Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini berjumpa lagi. Kita akan membincangkan mengenai bab 8 geografi ya. Tajuknya ialah penduduk di Malaysia. Seperti anda tahu, penduduk di Malaysia ni berbidang kaum, agama dan sebagainya ya. Di sini kita ingin ketahui di mana tempat yang paling ramai orang duduk, kurang orang duduk dan jarang-jarang orang duduk. Itu faktor yang kita ini perkara-perkara yang kita akan belajar hari ini. Taburan penduduk di Malaysia. Seperti yang anda lihat pada yang gambar rajah yang cikgu paparkan itu, anda boleh juga lihat dalam buku teks. Taburan penduduk merujuk kepada sebaran penduduk di sesuatu kawasan ataupun negara. Sebaran penduduk di kawasan ataupun negara. Maksudnya ada yang berada dekat sini, kat depan sana banyak sikit, kat dalam hutan sana jarang-jarang ada, kat kawasan yang menjadi tumpuan semakin ramai penduduk. Sebaran maksudnya tak sesemua kawasan di sesuatu kawasan tu padat. Mungkin ada kawasan tu jarang, sederhana, kebanyakan penduduknya ya. Okey. Taburan penduduk merujuk kepada sebaran penduduk di sesuatu kawasan atau sesebuah negara. Mengikut Jabatan Perangkat Malaysia, pada 2016, seramai 31.7 juta orang ada dekat Malaysia. Taburan penduduk di Malaysia tidak sekata. Tidak sekata ni tak sama banyak lah. Tak sama banyak. Ini yang kita akan bincang hari ini. Perkara yang kita akan bincang hari ini iaitu taburan penduduk, padat, sederhana padat dan jaran. Sekejap je ya, sabar. Okey, kita lihat dahulu kawasan berpenduduk padat. Kawasan yang berpenduduk padat, sederhana padat dan jarang. Sebelum kita mulakan, cikgu bagi sedikit pengenalan. Taburan penduduk padat bermaksud kepadatan penduduk melebihi 200 orang sekilometer persegi. Ramai lah. Macam Kuala Lumpur awak duduk sekarang ni kan. Dekat-dekat rumah awak. Terutamanya apartmen ke kondo ke. Awak bayangkan beberapa dengan keluasan tak sampai 30 meter. Dekat 30 meter pun dah ada dekat ribu-ribu orang atas satu bangunan tu. Nampak tak? Itu maksudnya Kuala Lumpur ni, Johor Bahru ke padat lah. Okey. Masuk di sini, kawasan penduduk padat melebihi 200 orang sekilometer persegi. Kalau berpenduduk jarang pula, nanti kejap kita bincang, kepadatannya kurang daripada 50, kepadatan penduduknya 50 hingga 200 orang kilometer persegi. Kalau berpenduduk jarang, kurang daripada 50 orang sekilometer persegi. Okey, kita lihat dahulu perkara yang pertama tu, yang dipaparkan tu. Apa itu penduduk padat? Menjadi tumpuan penduduk kerana kawasannya rata dan subur serta sesuai untuk pelbagai kegiatan pertanian, perindustrian, perniagaan dan perlombongan. Macam Kuala Lumpur, Shah Alam, Johor Bahru. Okey, jika anda lihat Kuala Lumpur ni pertanian tak ada. Kita ada perniagaan. Okey. Kalau awak lihat asal-asal Kuala Lumpur bermula pada Lombok Bukit Timah kan. Sekitar Kuala Lumpur ni Lombok Bukit Timah lah. Dia gali. Lepas tu kat situlah bila dah ada lombong, orang perlu ada tenaga kerja kan. Tenaga kerja datang untuk bekerja. Bila datang untuk bekerja, dia perlu ada rumah. Bila perlu ada rumah, dia perlu bawa sekalian keluarga, ahli keluarga dia kan. Bila dah bawa sekalian dengan keluarga dia, perlu ada klinik, perlu ada kedai-kedai untuk makan dan sebagainya. Semakin hari semakin berkembang. Awak tengok sekarang Kuala Lumpur. Kiri kanan awak, ada lagi tak orang yang Lombok Bukit Timah? Tak ada kan. Maksudnya dah tukar daripada pelombongan tu dah jadi
satu pusat bandar yang besar dengan ada pelbagai aktiviti perniagaan dalam perindustrian dan sebagai pelancongan semua ada. Okey, nampak tak? Itu perubahan dia. Orang pun dah semakin padat kat Kuala Lumpur ni. Okey, itu senang sebab kita ambil Kuala Lumpur ni sebab awak berada kat Kuala Lumpur. Antara bandar utama yang berpenduduk padat ialah wilayah Ketuan Kuala Lumpur, Shah Alam, Selangor, Kuching, Sarawak, Kota Kinabalu, Sabah, Ipoh, Perak, Alor Setar dan Johor Bahru. Ini tempat-tempat yang berpenduduk padat. Lihat pula penduduk jaran . Okey, ini peta. Kalau kat peta jari kita tengok peta ni. Tadi padat dah, sekarang sederhana pula. Banyak tertumpu di kawasan pertanian, pesisir pantai dan bandar kecil. Antara bandar berpenduduk sederhana ialah Tumpak, Kelantan, Dungun, Terengganu, Peladar, Tengku, Sabah. Kepadatan penduduk sederhana ni antara 50 hingga 200 orang per sekilometer persegi . Sekilometer persegi. Tertumpu kepada kawasan bandar kecil, kawasan pertanian dan pinggir laut. Okey, kawasan berpenduduk jarang. Kepadatan penduduk kurang daripada 50 orang per sekilometer persegi. Tertumpu di kawasan yang berhutan tebal dan tanah tinggi. Kebanyakan kawasan gunung ganan dan pendalaman. Antara kawasan penduduk jarang di Tasik Banding, Perak, Kuala Tahan, Kapit, Sarawak, Long Angkah, Terupik, sekitar Bera. Itu tempat-tempat yang berpenduduk jarang. Biasanya tertumpu di kawasan berhutan tebal dan kawasan pedalaman dan bergunung ganang serta berpaya. Sukar untuk awak diami. Kita lihat dalam peta ni. Ini Sabah, Sarawak. Yang merah tu apa dia? Tengok. Yang merah tu ialah padat. Kedudukan yang padat. Kawasan yang padat. Yang sederhana padat tu dia warna sedikit coklat tu. Okey. Yang jarang tu yang warna kuning. Kalau awak tengok, yang padat tu sedikit je. Yang sederhana banyak sikit. Yang jarang tu lagi banyak. Sabah, Sarawak ni banyak gunung ganang sebagainya. Ni, tengok yang ni. Tengok di Semenanjung. Yang merah tu padat. Yang warna coklat tu kurang sederhana padat. Dan yang kuning tu jarang. Yang jarang tu berada di bahagian tengah. Apa tak? Bahagian tengah. Kerana tersilap cikgu ini kawasan Banjaran Titiwangsa bergunung ganang dan sebagainya. Jadi sukar untuk orang untuk buat pendapatan. Kalau awak tengok di Shah Alam, Kuala Lumpur, Putrajaya tu merah je, padat. Ya, itu padat lah ramai. Awak sendiri yang ada kat sini. Awak tahu kan? Kiri kanan depan belakang semua orang ramai. Itu perkara yang kita akan belajar hari ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk ni. Taburan ni apa dia taburan? Taburan ni cikgu dah cakap tadi, iaitu merujuk kepada sebaran penduduk di sesuatu kawasan. Itu maksud taburan. Taburan penduduk tu, okey, di Malaysia tidak sekata dan dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Keadaan tersebut secara langsung akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan sesuatu kawasan. Di sini kalau awak lihat dulu faktor fizikal. Kita akan lihat faktor fizikal, faktor ekonomi, faktor sosial dan dasar kerajaan. 4 perkara ni. Faktor fizikal, kalau awak lihat kat situ, kita ada tanah pamah, tanah tinggi dan pinggir laut serta saliran. Kita ada tanah tinggi, tanah pamah, pinggir laut dan saliran. Faktor fizikal, tanah pamah. Tanah pamah berpenduduk padat kerana memudahkan pembinaan, pentempatan jaringan pengangkutan serta sesuai untuk kegiatan ekonomi. Kita lihat dahulu taburan penduduk di tanah pamah. Tanah pamah ni menjadi tumpuan penduduk kerana sesuai untuk pelbagai aktiviti ekonomi dan kawasan pertempatan. Betul. Awak nak bina perumahan, kawasan kilang, semuanya berada di kawasan tanah pamah. Kenapa? Tanah yang landai dan hampir rata. Itu strukturnya lebih kukuh. Awak nak bina jalan raya pun lebih murah dan sebagainya. Okey, nak bina rumah pun lagi senang. Tak perlu fikirkan tanah runtuh dan sebagainya. Okey, sebagai contoh, kawasan dataran Kedah Perlis, dataran Kelantan merupakan kawasan pertanian.
Antara kawasan tanah pamah yang menjadi bandar ialah Seremban, Negeri Sembilan, Petaling Jaya, Selangor dan Sibu Sarawak. Tanah tinggi. Tanah tinggi kawasan yang kurang menjadi tumpuan penduduk akibat darjah ketersampaian yang rendah. Apa maksud darjah ketersampaian tu? Darjah ketersampaian tu pergerakan. Contohnya awak nak pergi ke Rumah Ali. Rumah Ali ada atas kawasan bukit Banjaratiti Wangsa yang awak nampak sekarang ni. Bukan tingkat rumah awak nampak Banjaratiti Wangsa tu. Kat situ. Jalan raya tak ada. Awak nak pergi macam mana? Awak terpaksa jalan kaki naik sampai atas bukit. 1 hari, 2 hari naik jalan kaki. Awak nak pergi ke? Mesti tak nak kan? Itu maksudnya darjah ketersampaian. Macam awak pergi sekolah, naik kereta, naik basikal, terus je sampai sekolah, ada jalan raya dan sebagainya. Itu beza dia. Kawasan kediaman juga sukar dibina, memerlukan kos yang tinggi kerana bentuk muka bumi yang tidak rata. Kawasan berpenduduk jarang melibatkan kawasan banjaran di Malaysia, contohnya Ulu Tembelim, Pahang, kawasan banjaran Kapuas Hulu, Sarawak, banjaran Taham di Pahang. Pinggir laut dan saliran, kawasan yang berpenduduk padat dan sederhana padat, menjadi tumpuan penduduk akibat pengaruh kegiatan ekonomi, perikanan dan pertanian. Kawasan pesisiran pantai dan sungai menyediakan penghubungan yang baik seperti di Besut Terengganu, sepanjang Sungai Rajang Sarawak, Sungai Kinabatangan Sabah. Terdapat juga kawasan berpenduduk jarang, terutamanya di kawasan berpaya, contohnya sekitar Tasik Chini dan Tasik Bera di Pahang. Di sini kalau anda perhatikan, faktor fizikal ni memainkan peranan penting. Tanah pamah dengan pinggir laut ada yang padat, ada yang yang jarang. Ada yang padat, ada yang sederhana. Kalau yang tanah tinggi atau gunung atau bukit sana, biasanya jarang. Jadi di sini faktor-faktor fizikal memainkan peranan. Kalau awak lihat betul-betul, tanah tinggi dan berhutan tebal seperti Banjaran Keroka dan Banjaran Tahan mempunyai penduduk yang jarang kerana sukar dibina pertempatan dan jaringan pengangkutan, darjah ketersampaian yang rendah, kos pembangunan yang sangat tinggi. Betul. Maksudnya tanah tinggi ni tidak sesuai untuk dijadikan pertempatan penduduk. Okey, bukan pilihan penduduk. Namun, terdapat juga kawasan tanah tinggi seperti Cameron Highland menjadi tumpuan penduduk kerana telah dibangunkan sebagai kawasan pertanian dan pelancongan. Kawasan berpaya seperti sekitar Tasik Chini dan Tasik Bera kurang menjadi tumpuan penduduk. Maksudnya di sini yang kurang menjadi tumpuan penduduk tanah tinggi dengan kawasan tasik atau bersaliran buruk. Kawasan tanah pinggir laut menjadi tumpuan penduduk kerana kegiatan perikanan, contohnya Kemaman Dengung di Terengganu. Kawasan bersaliran baik seperti lembah sungai dan kawasan beralun mempunyai penduduk sederhana kerana sesuai untuk penanaman getah dan kelapa sawit. Bandar-bandar seperti Johor Bahru, Alor-Setar, Kuching mempunyai penduduk padat terletak di kawasan tanah pamah. Di sini seperti awak nampak lah, kita dapat rumuskan bahawa tanah pamah dengan pinggir laut ni mempunyai pilihan penduduk lah, untuk pilihan manusia untuk tinggal di sini. Dari segi sama ada padat ataupun sederhana padat, tapi manusia memilih untuk tinggal di kawasan ini lebih banyak lagi lah, kerana mudah untuk bina pengangkutan, untuk bina jalan raya dan sebagainya. Berbanding dengan kawasan tanah tinggi dengan kawasan saliran ni bukan menjadi pilihan penduduk, sebab sukar macam cikgu cakap tadi, sukar untuk kita bina kediaman, menyebabkan kos yang tinggi, darjah ketersampaian yang tinggi, yang rendah. Ingat tak apa dia darjah ketersampaian? Awak nak pergi ke sana, ada jalan kaki, naik atas bukit. Itu maksudnya kalau dari rumah awak ke sekolah sekarang ni naik kereta kan, gunakan jalan raya kan, senang je, lurus je, bekal-bekut sikit dah sampai. Ini awak bayangkan darjah ketersampaian daripada rumah awak ke bukit, atas bukit tu. Awak kena pergi kereta, lepas tu di kaki bukit awak kena naik jalan kaki pula, tak ke penat awak. Itu maksudnya bukan pilihan lah, bukan pilihan. Jadi seterusnya kita tengok yang seterusnya pula.
faktor ekonomi. Ada 4 perkara ya. Iaitu pertanian, perikanan, pelombongan dan perindustrian. Kegiatan pertanian dulu. Kegiatan pertanian di dataran Kedah Perlis, dataran Kelantan dan dataran Raja menjadikan kawasan tersebut padat. Berpenduduk padat. Pelombongan. Pelombongan ni penting. Kegiatan pelombongan petroleum dan gas asli di Keretih, Terengganu dan Miri Sarawak menyebabkan kawasan tersebut menjadi pilihan tumpuan penduduk. Ya. Betul. Ada pelombongan ni secara automatik lah. Orang akan berhijrah, bekerja di sana dan membeli kediaman di sana, kawasan di sana akan cepat membangun. Perikanan. Kawasan perikanan juga menjadi kawasan tumpuan penduduk. Kawasan perikanan berpenduduk serana padat, contohnya Sempurna Sabak, Tumpak Kelantan, Kemaman Terengganu. Kawasan perikanan. Perikanan awak tahu apa dia? Nelayan lah. Okey. Kawasan nelayan duduk. Awak makan ikan tu daripada kawasan perikanan lah. Sama ada Marang ke Besut Terengganu ke macam-macam lah. Okey. Perindustrian, sektor perindustrian mampu menyediakan peluang pekerjaan yang menggalakkan penghijrahan penduduk. Sebagai contoh, kawasan perindustrian Bayang Lepah Pulau Pinang, Shah Alam Selangor, Batu Berendam Melaka dan Nilai Negeri Sembilang. Kalau buat di sini, kawasan perindustrian ni menyebabkan orang daripada serata negeri akan bertumpu ke kawasan tersebut untuk bekerja. Dari negara lain pun datang, Bangladesh ke Indonesia pun, ada Myanmar pun ada masuk ke kawasan perindustrian ni. Kalau awak tengok di nilai tu penuh dengan Bangladesh je kan, nampak tak? Dah perasan tak? Dah tumpuan kat sana. Jadi kawasan perindustrian ni menggalakkan pertumbuhan atau menggalakkan pertempatan ataupun taburan penduduk lah. Contoh kawasan penduduk padat, serana padat akibat kegiatan ekonomi. Kawasan penanaman padi seperti dataran Kelantan, dataran Kedah Perlis dan Delta Kerajaan. Kawasan penanaman kelapa sawit seperti Kuala Pilah dan Tawau. Kawasan perikanan seperti Besut, Tumpak, Kudat. Kawasan pelombongan seperti Kedah dan Miri. Kawasan perniagaan seperti Ipoh, Petaling Jaya. Kawasan perindustrian seperti Perai, Ayer Keroh dan Sandakan. Okey. Faktor ekonomi ni memainkan peranan penting lah dalam menggalakkan taburan penduduk. Ini dasar kerajaan. Governance. Dasar kerajaan. Ini pun penting untuk taburan penduduk tu. Pembukaan bandar baru. Pembukaan bandar baru dapat menarik lebih banyak penduduk berhijrah. Perpindahan pusat pentadbiran Persekutuan ke Putrajaya menyebabkan kawasan tersebut berpenduduk padat. Betul. Bila daripada dulu asal-asalnya daripada Kuala Lumpur, lepas tu dia buka pusat pentadbiran di Putrajaya. Yang ada kat Kuala Lumpur ni dah dimasukkan ke Putrajaya. Nampak tak? Di sana dah mula menjadi tumpuan penduduk ya. Okey, seterusnya pewartaan hutan simpan dan taman negara. Langkah kerajaan mewartakan kawasan tertentu sebagai hutan simpan dan taman negara demi kelestarian alam menjadi kawasan tersebut berpenduduk jarang. Contohnya Taman Negara Pahang, Taman Negara Pulau Pinang, Hutan Simpan Royal Belum Perak. Betul, bila dah diwatakan sebagai hutan simpang ataupun taman negara, awak tidak boleh lagi pergi untuk buat rumah. Tebang-tebang pokok, buat rumah awak. Tak boleh, salah. Okey, maksudnya bila dah diwatakan situ, kalau awak masuk pun dia akan boleh jadi dalam faktor ekopelancongan, pergi tengok-tengok monyet, tengok binatang-binatang tanpa merosakkan alam-alam sekitar. Jadi awak tak boleh pandai-pandai nak bina rumah ke, nak tebang balak ke, nak buat jalan raya ke, tak boleh. Sebab dia dah diwatakan sebagai hutan simpan atau taman negara, jadi kita tidak boleh lagi bina rumah dan sebagainya. Jadi ini faktor-faktor yang akan mengurangkan penduduk di sana. Okey, tanah rancangan. Pembukaan kawasan pertanian melalui rancangan tanah persekutuan Felda menyebabkan kawasan tersebut berduduk sederhana padat. Sebagai contoh, kawasan Felda Kampung Sertik Pahang, Felda Sahabat Sabah. Maksudnya di sini, dasar kerajaan ni boleh menyebabkan pertambahan penduduk di satu tempat dan boleh
mengelakkan pertambahan penduduk. Seperti perbuatan hutang simpan negara ni, kita dah boleh mengurangkan, boleh menyebabkan penduduk tidak berada di situ dengan tidak berada di situ lah. Kalau yang pembukaan bandar baru, tanah rancangan ni menyebabkan penduduknya beralih dan menjadi satu pertempatan yang baru, menyebabkan taburan penduduknya semakin banyak. Dasar kerajaan ataupun governance. Bagi bahagian ni, bagi dasar kerajaan ni, pembukaan tanah pertanian dan pertempatan oleh Felda di bawah rancangan kemajuan tanah menyebabkan kawasan tersebut menjadi tumpuan penduduk. Contohnya Felda Air Tawar Johor, Felda Bukit Goh Pahang, Felda Kemahan di Kelantan. Pembukaan bandar-bandar baru seperti Bandar Baru Nilai, Bandar Baru Selayang menarik penduduk bertumpu ke kawasan tersebut. Pembukaan Putrajaya sebagai pusat pentadbiran kerajaan persekutuan menyebabkan kawasan tersebut berpenduduk padat. Kawasan-kawasan yang diwatakan sebagai taman negara dan hutan simpan kurang menjadi tumpuan penduduk. Contohnya Taman Negara Endau Ropin, Taman Negara Mulu, Taman Negara Hutan Simpang Gabili Simpluk. Okey. Cikgu harap awak jelas dari situ. Faktor-faktor fizikal, faktor ekonomi, faktor sosial dan dasar kerajaan ini memainkan peranan penting dalam mempengaruhi taburan penduduk. Di sini cikgu nak buat refleksi sikit. Kalau awak nampak situ, nampak ini sekejap je, cikgu cakap sekejap je, jangan takut. Penduduk di Malaysia, tengok taburan penduduk. Kita dah belajar tadi, padat, sederhana padat, jarang. Ingat, taburan penduduk di Malaysia ada padat, sederhana padat dan jarang. Padat melebihi 200 orang sekilometer persegi. Contohnya Kuala Lumpur, Johor Bahru. Tempat awak duduk sekarang ni, Kuala Lumpur ni, Padang Indah ke, Padang Perdana ke, Maruri ke, Cochrane ke. 1 kilometer tu dah lebih dengan 200 orang. Dah ribu-ribu maksudnya. Padat. Sederhana padat 50 hingga 200 orang bagi setiap kilometer. Penduduk jarang kurang daripada 50 orang bagi sekilometer. Faktor yang mempengaruhi taburan penduduk ni, faktor fizikal kita dah bincang tadi, faktor ekonomi, sosial dan dasar kerajaan. Faktor fizikal, bentuk muka bumi, tanah pamah, tanah tinggi, saliran, pinggir laut. Itu faktor fizikal. Faktor ekonomi disebabkan oleh pertanian, pelombongan, perikanan dan perindustrian. Sosial, infrastruktur, pendidikan. Dasar kerajaan, pembukaan bandar baru, pewataan taman negara, hutan simpan, tanah rancangan. Ini antara faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk Malaysia. Apakah kata-kata key untuk dimasukkan dalam kedatangan hari ini? Kata kuncinya ialah ini. Awak tarik saja. Tarik saja perkataan penduduk di Malaysia. Kata kunci untuk dimasukkan dalam kedatangan awak hari ini ialah penduduk di Malaysia. Awak tarik saja perkataan penduduk di Malaysia ya, untuk kata kunci bahawa awak mengikuti pembelajaran hari ini. Ada apa-apa soalan, awak boleh WhatsApp cikgu ataupun Telegram cikgu ya. Ingat, kita ada 3 perkara. Yang pertama hari ini iaitu taburan penduduk padat, sederhana padat dan jarang. Faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk iaitu fizikal, ekonomi, sosial dan dasar kerajaan. Okey, jumpa lagi. Terima kasih kerana mendengar dan memberi perhatian.